Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آتي نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa kehendak baik kepada kita sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah. Boleh sama-sama kita berhimpun di dalam satu masjid daripada masjid Allah subhanahu wa ta'ala, dan masjid ini adalah satu tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala suka sekali daripada tempat-tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala suka yang ada di atas muka bumi ini. Maka dengan limpah kurnia kehendaki baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kita, boleh sama-sama kita berhimpun di dalam ini masjid. Bukan sekadar kata kita sahaja sebagai jenis manusia yang ada, bahkan majlis kita ni dilikungi oleh para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, sampai mereka itu para malaikat mensusunkan sayap-sayap mereka sampaikan kepada langit dunia, kerana dia itu mulia dan suka reda terhadap apa yang kita telah kerja. Maka perkara yang tidak kita boleh lupa sama sekali, iaitu apabila kita duduk dalam majlis ilmu umpama ning, jangan kita terlupa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa hajat-hajat yang kita nak minta daripada Allah. Kerana sekali dengan kita ni malaikat Allah yang akan bawa doa-doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Tuhan akan kurnia tunai hajat-hajat yang kita nak. Itulah kelebihan majlis pengajian menututi ilmu pengetahuan sakut paut dengan agama. Terima kasihlah tak lupanya kepada Tuan Imam ahli jawatan masjid di sini, yang mana mereka itu usaha dengan sepenuh-penuhnya untuk mengadakan ini majlis. Maka saya ucap syukur kepada mereka dan berdoa kepada mereka, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkatkan darajat mereka dunia maupun di akhirat nanti, insya-Allah. Pada perjumpaan kali mula sekali yang amba datang kepada ini masjid ni, kita nak mari dengar sedikit daripada kisah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebut di dalam Quran kita. Dinamakan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tak ada nak rayak dengan cara habis, kerana panjang kisah Nabi Yusuf ni. Dan di dalam tu ada beberapa perkara yang kita sebagai umat Islam boleh ambil
cara mikir, ambil pengertian, ambilnya cara-cara kita nak hidup di atas muka bumi ini. Akan tetapi kita nak ambil beberapa ayat daripada ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah Yusuf alaihi salam, supaya kita umat Islam boleh kita tu ambil pengajaran, mudah-mudahan kita boleh masuk syurga Darussalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala ni satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat dia. Maka katanya ahli sejarah, Nabi ni duduk dengan Mus'ab anak Sa'd dan Sa'd ibn Abi Waqqas, dua orang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa duduk nak dengar wahyu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca dan hadis-hadis yang Nabi akan syarah kepada puak-puak dia. Lalu satu hari itu ia kata, ya Rasulullah, wahai Rasul, boleh ke tak mung tu kalau mengkisahkan kepada aku ni, dia Mus'ab dengan Sa'd ibn Abi Waqqas ni dia mari minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh ayat kisah. Abu Hurairah galik ke suruh ayat hadis. Ibnu Abbas galik ke suruh Nabi tafsir Quran. Muaz ibn Jabal galik ke suruh Nabi royak tentang hukum hakim. Khalid ibn Walid galik ke dia meminta cara untuk nak atur lagu mana cara peperangan. Berlainlah sahabat kita ni, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun senyap sebentar. Apabila Nabi senyap, Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu ayat daripada surah Nabi Yusuf alaihi salam. Allah Taala katakan, nahnu nakussu alayka ahsanal qasas bima auhayna ilayka hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Nahnu, kami. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Ahadus Samad. Kenapa Allah Subhanahu wa taala royak kata nahnu di sini? Kami. Kerana katanya para warasatul anbiya, ulama-ulama, ahli-ahli ilmu, ahli yang bijak pandai dalam agama kita, yang makan saka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata di sini Tuhan nak royak tepat maqam, panggil maqam Rabbul Alamin. Maqam Rabbul Alamin ni makna kata Tuhan nak ayat ya ni boleh mengaku kata kami. Ada pun balik kita ni balik ulama-ulama akhlak ni ya takwi kita kecek dengan lafaz kami. Kalau kita duk sore, kalau kita jadi tok wakil tak apalah kami. Tapi kalau kita duk sore kami, seolah kata kita mentakabburkan diri. Ini perkara yang kita kena jaga. Cara bercakap dalam agama kita. Tuhan ni dia kata nahnu, kami. Padahlah dia tu Tuhan. Nahnu naqussu alaika, kami akan gapo? Mengkisahkan di atas engkau wahai Rasulullah gapo? Ahsanal qasas, seelok-elok kisah. Ya Allah, kisah semolek-molek kisah. Dan sejangok-jangok para nabi tu, nabi hak jangok sekali Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi dua lah. Kisah apa kisah hak jangok, hak molek, hak tamu biasa dengar, ya Rasulullah, aku nak ayat tentang nabi hak jangok sekali. Nahnu naqussu alaika, di atas engkau ya Rasulullah, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahsanal qasas, semulia-mulia seelok-elok kisah, bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, dengan apa yang kami mewahyukan kepada engkau wahai Rasulullah ini Al-Quran. Maknanya Tuhan nak royak kisah hak molek sekali dalam Quran ni kisah Nabi Yusuf. Kita nak ambil sedikit daripada pengajaran daripadanya. Lalu Tuhan kata wa in kunta min qablihi laminal ghafilin,
Sekalipun mung tu dulu ya Rasulullah, belum daripada aku royak pada mung ni, mung pun tak tahu juga kisah ni. Ghafilin makna mung tu sendiri pun tak tahu juga kata kisah Nabi Yusuf ni macam mana. Jadi Nabi boleh tahu dengan sebab apa? Dengan sebab Allah Subhanahu wa taala royak kepada Nabi. Nabi royak ke sahabat, sahabat sebar ilmu, ulama ambil, kita boleh dengar. Tapi kita baik, apabila kita ni nak dengar kisah Nabi Yusuf ni apa Tuhan royak kata seelok-elok kisah? Sebab apa Tuhan boleh kata seelok-elok kisah? Adakah kisah Nabi Ibrahim tak elok? Adakah kisah Nabi Musa tidak elok? Kisah Nabi Isa, kisah Nabi Nuh tak elok? Ulul azmi hak maksudnya dah elok. Akan tetapi hak dahsyat sekali daripada kalangan ramai-ramai tadi tu Yusuf hak dahsyat sekali. Hak apa boleh dahsyat gitu lalu? Nanti kita nak tengok. Hak Tuhan nak ayat satu persatu kepada kita. Jadi Tuhan royak di dalam suratul Hud ayat 120, Tuhan kata wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Jadi Tuhan nak royak kisah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni apa Tuhan nak royak? Supaya Tuhan royak kata tiap-tiap perkara yang aku kisah di atas mung, hei Rasul, daripada kisah para nabi hak belum daripada mung, ma nuthabbitu bihi fuadak. Makna kata supaya nabi itu hak dok berasa hati kaum dia dok menyakiti nabi, sama ada menyakiti dengan perkataan, ada ataupun menyakiti dengan perbuatan, ataupun menyakiti dengan kacauan, ikut gapo-gapo Tuhan wari kisah nabi-nabi dulu daripada Nabi Muhammad ni supaya nak uwi nabi tadi itu sia daripada hati duk sakit. Sebab kita ni kalau orang berjuruh kena mengejek ke demo, kena kata huduh demo, kena maki ke demo, kena pungar ke demo, rasa kan hati kita orang berjuruh, rasa tak tahan. Nabi kita ni berjuruh jadi kecil lagi. Tapi dengan sebab kaum dia tu tak kena dengan dia, bukan tak kena DPA perangan Nabi alaihissalam, tapi tak kena dengan sebab Nabi medok royak perkara yang bercengah dengan hawa nafsu dia. Ya dah sembah berhala, Nabi royak kata jangan sembah berhala, sembahlah Allah Subhanahu wa taala Tuhan kepada sekalian alam. Murihlah kurih. Apabila murih, ia menganyi, ia mengejek, ia bergapo. Sebab tu dalam surah Yasin hak kita duk baca tu, Tuhan katakan ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Allah alangkah teruknya hamba-hamba Tuhan kata, tidak datang rasul mana-mana kepada ini dunia ni malaikat kena mengejek, kena menganying belaka. Apabila kita nak kerja agama supaya Nabi kerja, supaya para rasul kerja, kena muka ni. Lalu Tuhan royak kata wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Supaya nawi hati Nabi tu tenang molek. Tu tujuan Tuhan nak royak kisah Nabi Yusuf kepada Nabi, belah-belah royak ke Nabi, Tuhan royak ke Nabi, kita ni tupai ilmu Nabi daripada ulama nakal kita boleh reti hati. Tu ya, tujuan kita nak hidup ni supaya nak jaga hati, nak jaga iman kita, nak jaga amalan kita, supaya kita pejam mata di atas apa yang Tuhan redha. Baru kita boleh masuk syurga. Kalau tak, nasallahu taala as-salama wal afiyah. Baik. Kalau gitu, wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'izatun wa dhikra lil mu'minin. Dan datang kepada engkau pada ini kebenaran ini, oleh ini kebenaran ini, dan mau'izah, satu peringatan, satu contohan, satu orang panggil kata cara mikir dan mengingatkan bagi orang-orang yang beriman. Kita ngaji qasasul anbiya, mana kisah-kisah para nabi hak tu ada ayat dalam Quran ini, supaya nak wi kita orang mukmin tadi itu kemah lagi dengan agama. Terutama kita duduk dalam masa yang penuh dengan fitnah. Baik. Ayat yang kedua, setelah daripada Tuhan royak kepada kita kata aku nak royak hak molek sekali tentang kisah ni dengan molek nah.
Tuhan kata idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Hani. Tuhan kata idh qala, tak kala telah kata oleh Nabi Yusuf alaihissalam li abihi. Nabi Yusuf ni anak dia. Nabi Yusuf anak Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub anak Nabi Ishaq. Nabi Ishaq anak Nabi siapa? Anak Nabi Ismail alaihi assalam. Jadi Yusuf ni ya Nabi, pak dia pun Nabi, tok dia pun Nabi, tok ki dia pun Nabi. Idh qala Yusuf li abihi, bagi ayahnya, bapaknya, pia Nabi Yaqub alaihissalam. Dia bangun daripada tidur, dia maju pak dengan ayah dia. Dia katakan ya abati, wahai ayah. Tengok tarbiyah para-para gapo nama? Para-para rasul-rasul, para nabi-nabi yang hajat anak dia panggil wahai ayah. Dalam bahasa Arab ada beza di antara ya abi dengan ya abati. Ya abi ni kasar sikit bahasa. Kalau ya abati ni makna lembut benar bahasa. Bahasa kita ni tak panggil nama, panggil ayah, panggil uwe, panggil cik, panggil gapo, habis dah. Panggil abah, panggil apa nama lagi, buya ke gapo nama, mana kata molek dah tu. Tapi bahasa Arab ni tekak so lagi. Abi ni duk tengah. Makna kata kan, kalau abati duk atas pada tu lagi. Makna kata akhlak molek sekali. Ya abati, wahai ayah, inni sesungguhnya aku ni Yusuf ni ra'aitu ahada 'ashara kawkaba. Aku semalam wahai ayah nampak 11 butir bintang. Wasyamsa wal qamar, bulan dan matahari, ra'aituhum li sajidin. Aku nampak puak dia tadi itu sujud kepada aku. Tuhan tak kata ra'aituha li sajidin. Hawa apa Tuhan kata ra'aituhum li sajidin. Sedangkan bulan, bintang, matahari perkara yang bukanlah seumpama makhluk manusia ni, walaupun dia tu makhluk Tuhan juga. Sebenarnya kena kata ra'aituha li sajidin. Aku nampak puak dia gapo? Bintang, bulan, matahari sujud kepada aku. Tapi Nabi Yusuf kata ra'aituhum. Seolah kata hum ni dhamir yang ghaib menunjuk di atas orang, 3 orang naik ke atas. Tu mana hum dalam bahasa Arab. Kenapa ulama tafsir kata di sini Yusuf maksud kata ia nampak dalam mimpi, kata adik-beradik dia 11 orang dan ibu bapa dia itu mari tupai dia pada akhir hidup pe. Sebab tu dia kata ra'aituhum li sajidin. Apabila Yaqub ni dengar akan ini perkataan daripada anak jatah dia iaitu Yusuf alaihi wassalam, masuk cocok dalam hati Nabi Yaqub, kata anak aku ni akan jadi lebih satu hari. Dan Nabi Yusuf ni dia ada adik-beradik 11 orang. Sekali dengan dia kata ulama 12 orang. 10 orang lagi ni mak lain. Dia dengan Bunyamin mak tula pak tula. Acha tengok. Jadi 10 orang lagi ni dok tengok kepada mata Nabi Yaqub tadi itu, nampak kasih kepada 2 orang ni. Kasih kepada Nabi Yusuf dengan kasih kepada Bunyamin. Bunyamin ni adik basuh bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Dia tak jadi nabi kali. Lalu apabila Yaqub ni dia tahu dah kata gapo nak jadi, dia royak kepada anak dia. Ning nak royak kata kita sebagai ayah, sebagai pak ni apabila anak mari nak tanya hal, mari nak periksa, kalau bahasa Sia kata mari nak suruh tunjuk hajat, janganlah kita tu katuk jalan. Ni terkadang kita jadi ibu bapa nak royak hagapo kepada ibu bapa kita sebagai anak, pak mak tadi itu tak ada ambil pada mula. Ambil buat tak sungguh. Sebab tu anak kita pergi duk royak ke orang lain tu.
Sedangkan kita sebagai ibu bapa ni kena wilah siti hak kepada anak dengan molek. Pera anak ni kita pera jangan paksa dia. Pera jangan kita nak wi diri kita tu seni. Kita kena niat nak wi anak cucu tu seni. Barulah anak cucu tu ya hormat kepada kita dan kasih kita. Ni kita jadi ibu bapa nak periksa apa pun tak boleh dah. Maaf nah, setengah-setengah kaca pula anak cucu. Bagaimana anak cucu nak jadi duk sekali dengan kita? Ini hak besar sekali kalau kita tarbiyah anak kita daripada umur 3 tahun sehingga 11. Masa ni kita kena cara sungguh-sungguh kepada anak kita. Barulah umur 12 sehingga ia besar sekalipun, ia akan taat kepada kita dan kita boleh tupai. Ya tu anak kita tu kita boleh tupai dia. Lalu Nabi Yaqub kata, ya qala ya bunai, wahai anak. Pandai. Itu Nabi Yusuf panggil ya abati. Nabi Yaqub panggil Nabi Yusuf bunayya. Tak ada panggil ibni dak. Ibni itu atas sikit, kasar sikit bahasa. Bunai, he awe. Bahasa kita, kalau orang tua panggil awe tu makna kata Allah ya kasih tu. Ya mulia tu. Dia bersangat tu nak tinggal tak leh. Kemik. Bahasa orang tua kata kemik. Dia kata ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwun mubin. He anak, he awe, janganlah mung duk royak apa hak mung mimpi, hak mung mai royak ke ayah hari ni kepada saudara-saudara mung, jangan duk royak nah. Tengok. Apa? Aku takut mereka itu buat rancangan kit penkan rai kepada mung. Sesungguhnya syaitan bagi manusia itu adalah seteru yang nyata. Makna kata manusia kita ni kalau hati tak molek, syaitan tadi tu yang akan mari duduk lalu dah. Di hati tadi tu syaitan tak akan mari duduk di hati dan kontrol hati manusia, wi turut dia hak benda hak tak molek dah jadi tak molek, jadi double. Jadi lipat ganda. Gapo kita boleh daripada ayat Quran hak Nabi Yusuf alaihissalam dengar daripada nasihat ayah dia. Nak royak kata walaupun mari daripada pak tulah pun, walaupun adik-beradik sepak pun, walaupun adik-beradik semak pun, ada juga tekih gi mari. Hak ni panggil sunnatullah. Adik-beradik balah sama sendiri, berdeki sama sendiri. Bahasa dia. Bahasa dia ni arti kata, ia lari tak lepas. Bukan bahasa dia mana kena dengan hukum syarak. Tak. Ni mai pun lari tak lepas. Pas kita nak buat lagu mana? Buat sekadar boleh. Semolek-molek kamar kita minta berlindung dengan Tuhan kita daripada perkara-perkara tersebut. Itu makna kata ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida innasyaitana lil insani aduwwun mubin. Jangan royak hak munduk mimpi nampak tu, jangan ayah bimbang sangat kamu. Kalau adik-adik mu tahu lagu ni enggak ya kakacamu. Tu dia. Setelah daripada tu Allah Subhanahu wa taala royak lagi. Yusuf royakkan kepada saudara dia. Yusuf tak tetek walaupun sepatah pun. Dengan adik-beradik dia royak kata ia nampak sebelah hutan bintang matahari bulan sujud pada dia. Tak ada royak sikit habuk. Tetapi hasad yang keluar daripada mata abai-abai dia, yang daripada kumpul lehak besar lagi abai-abai dia ni, makna kata Nabi Yusuf ni adik. Puas 10 orang tu abel lebih tua pada dia banyak. Dia tengok kepada mata Nabi Yaqub tadi itu, kata dia tahu kata hati Nabi Yaqub ni tak ada kasih kepada kita semua 10 orang ni. Duk kasih pada 2 orang tu. Nak buat lagu mana buat kita supaya nak win heret hati Nabi Yusuf tu klik kepada buat kita. Tengok. Gapo timur pada sifat gapo ni? Timur daripada sifat hasad dengki.
yang keluar tubik daripada hati yang cemar kotor dengan gabah dosa-dosa yang tak kenal kata nikmat Tuhan hak Tuhan bagi beri kita nak ambil tak boleh. Lalu dia kata إذ قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Ingatlah tak kalau mereka itu berkata, pia qalu puak-puak adik-beradik Nabi Yusuf tu lah. Hak ketua sekali nama Yahuza. Yahuza ni katanya para ulama sejarah Yahudi ni turut ekor ni, ekor Yahuza. Lalu puak dia kata la Yusuf, demi Yusuf ni, makna kata la Yusuf wa akhuhu, sesungguhnya Yusuf dan saudara dia, pia saudara Yusuf kanak ki di situ iaitu Bunyamin, ahabbu ila abina minna. Dua orang ni pak kita ni kasih kepada dua orang ni lebih banyak daripada puak kita. Tu jadi Pah kita ni kalau kita ada anak ada cucu ni, kita nak kasih kepada anak mana-mana ni, dia nak bangkap tak boleh juga. Dia nak paksa tak boleh. Sebab apa? Dia tengok pada tingkah laku anak sendiri, cucu sendiri. Jadi kita sebagai orang tua ni hati nak masuk tu, dia ada tarik ke gapo-gapo tu. Bukan makna duk dia kasih tu, bukan. Dia ada sebab-sebab dia. Lalu puak-puak dia kata la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna, daripada puak kita. Sedangkan wa nahnu usbatun. Sedangkan puak kita ni ramai. Yalah. Ya orang kita ni ialah ni. Orang benar ni sikit. Orang hak biasa tak benar ya ramai. Supaya sini wa nahnu usbatun. Usbah bahasa Arab makna jamaah. Puak kita ni kumpulan ramai 10 orang. Ganakah Nabi Yakub ni tak kasih kepada kita 10 orang, dia kasih kepada 2 orang tu lebih banyak daripada kita? Kok mana? Sedangkan kita anak dia juga. Tu dia. Jadi wa nahnu usbatun inna abana la fi dhalalin mubin. Lalu dia kata ni, anak hak tak molek dia kecek le belakang terhadap pak pun tak molek juga. Sesungguhnya ayah kita ni duduk dalam kesalahan yang nyata. Dhalal di situ bermakna akhta, bermakna khata. Salah kenyataan yang nyata. Apabila ia nampak kata nak buat lagu mana tak leh dah, nak heret hati Nabi Yakub tu kasih pada puak dia 10 orang yang nak buat apa tak leh. Buat gana? Buat gana? Dia kata uqtulu Yusufa. Bunuh ni timbul daripada mana? Timbul daripada dengki mula-mula sekali. Lepas tu apabila ia wang pen, wak rancangan tak berjaya, nak buat apa? Bunuh dia. Pia suruh bunuh. Adik beradik pak tula suruh bunuh. Adik hak sendiri pak tula lepas mak lain. Uqtuluhu Yusuf. Uqtulu Yusuf. Kalau gitu kita bunuh Yusuf. Awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Cuba kita tengok sini. Kamal kita ambil cara mikir. Kita nak heret Nabi Yakub kasih kita ni, ayah kita ni, harta boleh ke Nabi boleh ke Yusuf, boleh ke Bunyamin, habis dah puak kita, tak boleh pas sekarang. Sedangkan Nabi Yakub alaihissalam tak ada pun dalam ahli sejarah doa ayat kata apa yang dia puak-puak anak hak tak molek tadi tu duk nak daripada ayah, ya tak ada pun. Ada sekadar kekasih, kasih saja. Bukan kau lain, ada kasih. Lalu dia kata, kita bunuh Yusuf ataupun kita ambil Nabi Yusuf ni kita hak pada pasir. Orang kita apabila duduk negeri Arab tahulah kalau duduk pada pasir ni, kalau sesak le bukit 3 hari tak mati lagi. Sebab ada makan ni minum tapi kalau duduk pada pasir ya Allah, sehari tak sampai sehari semalam, sehari mat. Panas.
Manusia tak boleh tak tahan dah tu. Japa kita pergi ke Mekah, terutama di Qasim. Di dekat dengan Riyadh tu. Kalau jejak kaki ni tah tanah dia tu menepuh kaki. Panas. Aw tarahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum. Kita bunuh dia ataupun kita ambil Nabi Yusuf ni kita hau di padang pasir, barulah kita boleh heret hati Nabi Yakub kelik mari kasih kita semula. Lepas tu dia kata ni orang hak buat jahat yang mikirlah ni belaka. Lagu mana yang mikir? Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Lepas pada tu kita nanti taubat. Orang kita yang nak buat dosa, tak apa, kita bunuh orang dulu pun tak apa. Lepas tu kita nanti taubat. Kita menipu dulu pun tak apa. Kita main riswah, main reba, makan reba, tipu orang apa nama lagi lah. Lepas tu kita kau taubat. Ini apa panggil asuk ke syaitan terhadap manusia. Sedangkan dia tak tahu kata Tuhan nak terima taubat ke tak. Abdullah bin Abbas pendapat dia, Abdullah bin Abbas ni salah seorang ulama sahabat yang tidak siapa boleh nak tanding ilmu dengan dia tentang tafsir Quran. Tak ada. Hari kewafatan dia datang daripada sejarah dia, hari kewafatan dia, hari mati dia, orang nak taruh dia dalam liar, datang burung yang putih tubai mari masuk dalam lubang liar sekali dengan Abdullah bin Abbas. Orang yang mari tani Ibn Abbas tu nampak dengan mata kepala belaka. Dan perkara ni mutawatir. Mana kata tak ada boleh kita nak engkar. Tengok sungguh. Dalam sejarah ayat lagu tu, ahli sejarah pencatat dalam kitab balas tu. Bahawa dia tanya, kata gapo burung main duk sekali masuk dalam tu right. Lalu para sahabat hak lain-lain lagi ada yang kata hadza ilmu Ibn Abbas. Itulah ilmu Abdullah bin Abbas pergi sekali dengan dia. Tu hari nampak dengan mata kepala. Pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, orang bunuh orang kekal dalam api neraka seumpama orang tak beriman. Bunuh orang, terutama bunuh orang Islam, bunuh orang beriman, Allah tak keluar pada neraka. Sebab apa? Dia berhujah lagu mana? Dia berhujah dengan dalil daripada Quran. Hak Tuhan royak ke dia, ya royak kita, lah ulama menakam daripada kita. Tuhan kata wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa-siapa dia bunuh orang yang beriman hal keadaan dia itu muta'ammid, sengaja. Bukan makna kata kita naik buru atas bukit kita berdem nanti kena orang salah tu lain. Hak ni kita rancang upah orang berdem orang ke gapo ke itu mana muta'ammidan. Lepas tu gapo balas orang awak kerja lah tu fajaza'uhu jahannam. Mula-mula sekali terheboh dengan api jahannam. Gapo api neraka jahannam? Api yang kalulah kita royak dah kata kalau turun dalam dunia ni besar ni hancur lebur dunia. Tu heboh kita dalam tu. Fajaza'uhu jahannam. Lepas tu khalidan fiha, kekal duduk dalam tu. Sebab tu Abdullah bin Abbas kata orang bunuh orang Islam yang beriman, orang ni kekal dalam neraka. Dia pakai ayat tu. Khalidan fiha. Lepas tu setara tu wa ghadiballahu alaihi, Allah Taala marah dia, wa la'anahu, dan Tuhan laknatkan dia, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Tuhan cedera lagi azab yang berlipat ganda lagi terhadap orang yang kerja lagu tu. Ulama semua daripada kalangan ahli tafsir kata tidak ada lagi sifat yang Tuhan royak yang dahsyat sekali lebih daripada orang yang bunuh orang yang beriman. Tak ada dalam Quran. Walaupun dalam hadis pun tak ada. Lalu puak dia kata, kita bunuh Yusuf. Ni cara. Pemikiran bunuh-bunuh ni orang yang kalah. Konti on pai pe. Sebab tu dia nak bunuh orang. Dia tak kuasa nak lawan barami orang, tak kuasa nak lawan tuah orang, tak kuasa nak lawan pangkat orang, tak kuasa nak lawan pekerjaan orang, tak kuasa nak lawan gapo segala hak Tuhan wi nikmat tu dia tak kuasa. Bunuh. Tapi Tuhan jamin orang beriman duk semaya sujud ke Tuhan ada atas muka bumi di dalam masjid tu utama. Orang buat kerja lagu tu Tuhan buh neraka. Kita Tuhan we masuk syurga. Tak kena bimbang gapo kita orang beriman. Tuhan jamin. Ya Allah. Ni nikmat hak Tuhan we kita.
Ataupun kita gilata dia sama ya bunuh wib darah, ataupun kita hauk di pada pasir supaya bunuh juga. Tak wi makan, tak wi minum, mati juga orang kita pasal dia. Lepas tu dia kata lepas dah tu tak apa, nanti kita taubat. Dah. Kita tahu medano kata kalau kita buat dosa betul Tuhan nak terima taubat kita. Rumah cak nai tahu medano. Bahkan alulah kita tadi habis nyawa dalam keadaan kita kerja dosa umpama bunuh orang tadi itu. Kita tak ada nak taubat nak buat lagu mana. Kalau taubat apa Abdullah bin Abbas kata tak terima sebab Tuhan janji kata nak bunuh dengan kau kekal. Pas kita tak sah buat kerja lah ni tak sah, tak kacak, tak padan ni tak padan. Kalau kita bunuh orang mati seorang, lepas tu kita boleh dek hari, dek pada tu 2 bulan mati juga. Lepas tu masuk dengan kau, pedah apa kita? Apa cara mikir kita nak duduk atas dunia ni bunuh orang, lepas pada tu ajal dia, umur dia, lepas pada tu 2 bulan mati juga, tuang dalam kubur juga. Tapi masuk dengan kau, ya Allah, pedah gapo? Kita sebagai orang Islam, gapo pedah? Lalu bahasa dia dalam 10 orang ni, ya ada hak pasal darah panas sangat, bunuh. Ada hak pasal sejuk. Hati tak molek juga, berdeki juga dengan Nabi Yusuf, tapi sejuk sikit. Dia kata qala qailum minhum, kata daripada kalangan mereka itu adik-beradik, dia kata la taqtulu Yusuf, jangan kita bunuh Yusuf. Ya ada hak pasal karuk tu karuk, tapi karuk hak deben, hak karuk hak sungguh. Ya ada juga. Oh hak tu lobe-lobe sungguh. Tu ada. Hak lobe-lobe biasa ada. Ada darajat juga. Ya tu. Pernah buat lagu mana? Wa alquhu fi ghayabatil jub. Kita tak sah bunuh dia ataupun kita pada pasir tak sah seksa dia, tak sah. Buat gini. Buat kan? Kita ambil dia buh dalam telaga. Ambil dia mai tahu dalam telaga. Telaga negeri Arab tak sepa telaga negeri kita. Telaga negeri Arab ni ada air tak dalam mana. Telaga negeri kita ni kalau tahu pergi kat mati juga. Sebab telaga negeri kita ni ya air mata tubik dalam lagi gitu. Telaga negeri Arab sekat ni ya. Tak sekat kat pinggir kita tak matilah kecak mudah-mudah. Lepas tu hak ni hak kata tak sah bunuh dia, kita hak dia telaga ni yaltaqituhu ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilin. Kalau mu nak buat sangat buat gini lah, mudah-mudahan orang mari daripada negeri mana-mana cebok air karal hala tali turun dalam telaga ni mudah-mudahan dia ambil Yusuf tu giduk tempat lain. Kita tak sah bunuh lah, dia giduk tempat lain. Maka pakak setuju di atas pendapat hak yang kedua. Ambil Nabi setuju kata nak ambil Nabi Yusuf ni kita hak dalam telaga supaya orang mari daripada orang dulu tu biasa kata dia menega gapo tu, dia kena lakah bukit lakah gapo tu. Dia jumpa air telaga gapo ni, dia nak cebok, dia nak berhenti mandi, makan, minum gapo gitulah orang dulu. Dia kata gini, kita ittifaq di atas hak ni. Mana kata kita mihak ni, tak sah mihak lain, mihak ni. Lepas tu nak buat lagu mana? Moga Yakub ni dia tak lepas anak jatuh dia kasih ni mudah-mudah pergi ingat abai-abai dia tak pergi. Nak buat lagu mana? Mikir pula. Tengok orang jahat dia. Dia mikir setangga ke setangga, dia tak berhenti. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala royak kepada rasul-rasul, royak kepada ulama-ulama, royak kita kata asy-syaitan yajri fi jasadil insan kayajri dam fi jasadihi. Syaitan ni makna kata benda hak karuk ni syaitan lah maksud dia dak jalan urusan dia tu seumpama darah kita dak jalan tubuh anak Adam. Sebab tu datang pada riwayat hadis Nabi, syaitan ni dia tak tidur. Syaitan tak tidur. Yo dok buat lagu mana, nak buat lagu mana sebab dia dendam, sebab kita ni manusia ni sebab dia kena kekal dengan kau ni sebab tu ada kita. Salah tu ada. Salah dia tak saya taat sebab dia takabur. Bukan salah pada tu ada. Ya salah yang nak murid kau orang tu syaitan. Lalu setelah daripada mikir mari dia kata gini. Buat kita ni petai-petai dia tu bik main sokmo. Bahasa dia lah orang Arab ni, kalau kita tengok negeri Arab, negeri mana-mana pun budak-budak ni dia tu bik main kok-kok. Padai-padai gitulah.
Dia kata, Yakub ni tak biasa, ayah kita ni tak biasa duk lepas adik kita pergi sekali dengan kita. Nak buat lagu mana fak kita pakat mikir, nak pia nak pergi kecek dengan ayah ni supaya nak kita ayah ni izin kepada puak kita bawa Yusuf ni pergi. Lalu dia mikir pergi mari, ulama tafsir semua tak ada royak kata seorang mana. Kata hak pergi kecek, pergi dengan ramai-ramai gitu puak dia. 10 orang tu pergi belakang. Dia kata arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Hei ayah, dia masuk pergi jumpa dengan Nabi Yakub. Dia kata ayah, esok ni puak kita nak tubik pergi main belakang ni. Wilah Yusuf tu pergi sekali dengan puak kita pergi main sekali-sekali. Tak apa, kita nak tengok sendiri. Kalau macam dulek nak tengok sendiri, nak jaga sendiri, tak apa Wa inna lahu lahafizun, puak kita nak jaga sendiri. Lalu Nabi Yakub alaihi salam dia kata, qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu ay ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Aku rasa tak sedap di hati aku nak pergi sekali dengan puakmu. Takut mu tu tinggal adik siapa akan makan di serigala, makan di macing cok apa ni. Aku tak berasa nak sedap mana nak pergi sekali dengan mu. Jadi orang tua ni tu hewi juga keberkatan ke dia. Berasa mari kata rasa tak sedap ni, kita tak suruh kacau. Nampak tak? Dia timur mari daripada dalam ni hak Tuhan bergerakkan hati nak wi khabar kata benda tadi itu tak sesuai mana, supaya kita lah Tuhan ni duk jaga apabila nak makan minum, apabila ada bergapo-gapo dalam tu kita jadi tak sedap tak bergapo. Jelah dah tu perkara yang Tuhan nak muzahirkan nak wi nampak kepada kita. Lalu apabila Nabi Yakub kata gitu kepada dia, puak ni dia tak berhenti, puak-puak karuk ni, puak loben ni dia tak berhenti. Dia kacau lagi. Dia kata qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Nak makan lagu mana ayah adik serigala ni, nak makan lagu mana adik kita, puak kita ni ramai. Kalau puak kita lok adik, mana puak kita tak ada otak kecek mudah-mudah gitu. Tu makna kata ya kecek supaya nak buat lah mana nak wi Yakub tadi tu harap hati kepada dia. Sebab tu orang apabila tak molek ni yang manis ni kecek dengan manis-manis, kecek dengan senyum, kecek dengan cara akal. Nah, makna kata ayah kata gini ya dalih gini, ayah kata ya dalih gini. Salah gitu. Lepas daripada tu ayah pok nganak lagu mana? Tak apa dia pergi sekali nampak Yakub tu, Yusuf pun apa-apa dah nak pergi juga. Tu dia. Lalu falamma dhahabu bihi, apabila puak dia tu bawa dah Nabi Yusuf alaihi salam pergi sekali dengan dia, wa ajma'u, hipong pula cara mikir dia, pakak pula ayyaj'aluhu fi ghayabatil jub. Ni sungguh lah. Puak kita ni Yusuf mari dah ni. Mana lagu mana? Telaga mana mung cari lagi telaga. Siap dah telaga. Bawa adik mai kau ni. Gini. Wak rancangnya. Tu makna kata wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jub. Wak sungguh dia ni. Bukan mana kata dia wak main-main dak bahau-bahau dak. Lepas daripada dia wak turun adik dia Yusuf pun tak tahulah dengan gelesah dan nak turun dalam telaga tu, dia tipu adik dia seolah kata dia jet turun lah, gitulah mudah-mudah. Hati siapa? Siapa? Manusia kita ni walaupun dua beradik pun ni anak Nabi ni bukan anak orang biasa umpama kita mon ni anak Nabi Yakub. Boleh buat lagu ni tu manusia. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala doa kepada kita, doa supaya kita jaga diri pagi petang tu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca 3 kali, baca 3 kali pagi, 3 kali petang, diselamat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bala petaka, daripada orang nak buat khianat, daripada orang nak kacau orang tu orang ni. Ni apa yang kata doa hak Tuhan kita melalui rasul-rasul doa kita, nabi-nabi doa kita, ulama nakamai kita. Baik. Setelah daripada tu waja'u abahum isya'a yabkun. Kelik mari pakak
Ulama kata pakat wak jadi supaya teriak lah, wak jadi mata merah belaka. Balik petang tu kelik lah, pakat teriak belaka. Kata mana? Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa akalahu adh-dhi'b wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Kata mereka itu, "Hei ayah, kita pakat dogi main tak Yusuf ni duk jaga barang makan kita. Tak khabar kata serigala ni mari makan adik ni. Oh tak tahulah ayah nak buat gana supaya ayah kata sungguh." Mari duk sarapap dapat Nabi Yaqub alaihissalam. Dusta. Mari duk royak nak wi kata Nabi Yaqub tu percaya kepada dia supaya gapo? Supaya nak wi kata ia buat tu nampak kena. Tapi ia tahu kata ia tengok kepada mata Nabi Yaqub, dia kata Nabi Yaqub tak percaya. Nah, Nabi Yaqub tak percaya. Baik. Seterusnya sedikit dah daripada ni, dia nak buat lagu mana nak wi Yaqub tu percaya juga. Dia kata waja'u ala qamisihi bidamin kadhibin qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun. Dia tu ambil satu kambing daripada anak kambing lah, dia semelah-semelah, dia heret baju Nabi Yaqub tu, Nabi Yusuf tu tubik daripada tubuh, ambil darah-darah ni macam di baju Nabi Yusuf alaihissalam. Dan dia itu carikkan baju dia tu buat jadi carik seumpama dikikir, dikekang oleh serigala ni. Ni kata ni ayah baju hak adik ni, tinggal baju dia kata. Tubuh tu dimakan oleh serigala dah. Lalu Nabi Yaqub ni dia nabi kan. Fasabarun jamilun. Dia sabar dengan tak ada kata gapo. Tak kata tu bukan hati tak sedih, tapi dia senyap. Ni tinggi maqamus sabr, mana kita ni apabila sabar ni mana nah? Kita boleh sekatkan mulut kita, budi pekerti kita apabila tepuh dengan coba mula-mula. Sebab tu Rasulullah kata innamas sabru fi sadmatil ula. Sesungguhnya sabar tadi itu mula-mula kena. Umpama misal kita sepak, maaf dah celaka sungguh tak ada bukan lagu tu. Kita sepak senyap, ihtasib senyap, sabar kerana Allah, Tuhan ampun dosa kita. Tu mana kata fi sadmatil ula, mula-mula kena. Bahawa orang sabar ni tak kena kecek banyak lah dah. Tuhan ni tak sakat kata pahala dia tu sekadar mana. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tuhan kata pahala orang sabar tak ada ditanding. Pasal lepas daripada tu dengan cara panjangnya Nabi Yaqub ni orang daripada peniaga yang datang dari kepada bumi Palestin. Dia duduk di Palestin, puak-puak Nabi Yaqub ni duduk di Palestin. Mari waktu kau sungguhlah tali dalam telaga tadi tu Nabi Yusuf bergantung di tali. Apabila bergantung di tali, dia pun orang hak duk heret atau gaponya aib gapo namun berat gitu lalu ni. Heret awak naik mari, ya Allah, seorang budak lelaki yang jangok seumpama malaikat. Lalu dia kata, tak ada gapo, kita budak ni tuah dah ni. Kita klik ke jual di Mesir. Ya awak klik ke jual di Mesir, dibelikan oleh Raja Mesir zaman tu. Nah, maka Raja Mesir beli tu duk pera dalam kota dia tu dengan cara molek lah. Sehingga katanya ahli sejarah Zulaikha tu kenalah kepada dia. Zulaikha ada tu laki dah. Kena kepada dia katuk pitu. Dia kata ni, muna wak gapo wak lah gini gitu lah gini. Lalu akhir sekali orang pakat duk kecek kata Zulaikha ni, Raja Mesir hak perempuan ni duk kena kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dia pun ambil Nabi Yusuf ni dengan sebab tak sewi jadi kecek banyak berdoa tu pergi kurung duk dalam penjara, duk dalam gok mula-mula sekali. Lepas tu apabila duk dalam gok, raja sebagai suami dia tu mimpi balik malam kata, nampak di dalam mimpi kata ada lembu mari makan ni dan burung mari makan ni tempat dia ni. Tanya bomo-bomo hak pesen ujung-ujung dia tu tak ada pia boleh nak royak. Kata gapo maksud
hak nak jadi dalam negeri Mesir ni gapo dia. Lalu orang kata tak ada dah orang hak pandai sekali royak tentang orang mimpi ni kena sekali, kena kepada seorang lelaki hak nama Yusuf hak membegok tu. Lalu dia kata gini, gi wak ambil ya waktu bek mari duk depan aku ni ning. Dia kata gi ambil waktu bek. Apabila Yusuf datang, ya royak pada Yusuf, gapo aku nampak lembu makan, burung makan ni gapo dia? Nabi Yusuf pun royak kata lembu makan dengan burung makan ni Mesir ni akan jadi kemarau beberapa tahun dan jadi subur beberapa tahun, keadaan akan jadi berubah gitu, berubah gini. Maka benar tu berlaku sebagaimana Nabi Yusuf tu royak sungguh. Apabila Nabi Yusuf royak gitu berlaku supaya dia royak, raja harap hati dah lah. Apabila raja harap hati, dia tanya, mung nak kerja tak sekali dengan aku? Tak apalah, aku nak bebas kamu tak usah duduk dalam legok mung ni, orang pandai, orang cidik, orang pandai. Lalu Yusuf minta sekarang. Minta kata, raja, amba ni ada cara kepandaian dalam masalah nak menanami di dalam negeri Mesir ni, nak jadi subur lagu mana, urusan serah ke amba. Lalu di situlah ulama kita yang kata kita tu boleh minta kerja daripada kerajaan gapo-gapo pun kalau kita tu ahli sungguh, pandai sungguh dalam bidang tu, kita minta boleh kita nak buat kerja. Raja pun wik dia. Apabila raja wik dia pun meretah dengan cara molek gitu lagi ni. Akhir sekali dengan cara ringkas akhir ni. Jadi tepat Nabi Yakub duk nung jadi kemarau. Apabila kemarau, air pun tak ada nak minum, makan pun tak ada nak minum. Dengar kata di Mesir tadi itu subur molek, air minum pun banyak, makan pun banyak. Ya hatta kumpul anak dia hak wak karuk Nabi Yusuf tadi tu gi di Mesir. Apabila gi di Mesir dengan Yusuf ni ya cidik, Bunyamin mari kali mula-mula. Kali mula-mula tu Bunyamin mari. Apabila mari nak kelik gi tu ya wilah bareh, ya cen. Puak adik-beradik ya tak cen Nabi Yusuf. Ya tu cen adik-beradik dia. Apa ulama kata? Sebab hati dia ni tak ada karuk dengan adik-beradik dia. Hati dia kasih terhadap adik-beradik dia. Ada pun adik-beradik dia tak kasih ke dia. Lalu dia suruh askar dia ni ambil satu gelas bubuh di dalam kocek ataupun kusai lah adik dia Bunyamin. Kau nak tubik tadi tu orang wawa istihar, orang kata perakat kata gelas hak raja duk makan tu hilang, pia curi. Lalu sekat orang nak tubik, dan lah kalau kita kecek sepenggal ni sekat panggil pun adik-beradik ni rancangi hak Nabi Yusuf nak pergi adik dia Bunyamin. Lalu dia kata pergi waktu semua dulu. Puak adik-beradik Nabi Yusuf ni kata pergi buat apa puak amba tak ada ambil. Lepas tu askar Nabi Yusuf kata kalau puak mu ambil nak buat lagu mana? Orang ambil ada lah kocek mana-mana mu ambil bergok ngah. Puak aku tak ambil. Tengok dia cidik dia pelepaskan diri. Lalu puak askar ni pun wasuk lah tangi, wasuk hak tu kocek ni kusai ni jumpa di Bunyamin. Apabila jumpa di Bunyamin, duk royak dah kata ambil barang. Ya tak pergi hak tu pergi. Ya kelik pun dia. Apabila ya kelik, Yakub ni teriak pula kali yang kedua. Dulu aku suruh pergi Nabi Yusuf main sekali dengan puakmu, dia tu hilang dah daripada aku, raib dah pada aku. Ni adik bawa sugi pula sekali dengan mu hilang pula. Mu tak usah kelik lah, mu pergi cari adikmu semula. Itu Nabi Yakub hamba puak ni pergi cari Nabi Bunyamin sekali yang kedua di negeri Mesir. Puak ni pun tak ada apa, pergi semula. Apabila pergi semula ni tepat hak Tuhan nak rakyat. Tuhan kata فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ.
Ni ayat hak Tuhan nak katuk surah Nabi Yusuf. Nak kita ambil ibrah sini. Tengok molek dah. Tak kalau puak ni mari pula kali yang kedua nak jumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam, bila-bila nak cari adik tadi tu nak bawa barang wak kelik juga. Lalu dia kata, ayyuhal aziz, wahai raja. Al-aziz makna raja. Massana wa ahlana ad-dur. Makna kata puak kita ni kena timpa bala tahu kedak. Tengok aku ni marilah keadaan cemar, keriting rambut cemar, berdahi. Nah, kabuk. Tengok ni keadaan aku ni. Tak ada nak makan. Orang tua aku ada lagi di Palestin tu. Lalu Nabi Yusuf ni senyum tengok abai dia duk ngepek ke dia. Waji'na bi bida'atin muzjatin fa'awfi lana al-kaila wa tasaddaq alaina. Kita mari ni tangi kosong, tangi 10 tak ada buat apa ni mari ni. Wilah makan ni kepada puak kita. Daripada berah, daripada gandum, daripada tu, daripada ni wilah wawah tamah ke gapo ai wak kelik. Wa tasaddaqa alaina, sedekahlah wilah pada puak kita ni. Lepas tu cara bercakap pe tengok orang pandai dia bercakap. Innallaha yajzil mutasaddiqin. Sesungguhnya Allah Taala tu balas baik kepada orang sedekah. Tu cara bercakap dengan orang lebih. Ni kita nak pergi minta modal orang. Hui kita ni orang lebih dah. Dia nak beri. Kalau kecek lagu tu, dia nak beri. Tengok ni. Innallaha yajzil mutasaddiqin. Lalu Nabi Yusuf senyap, air mata nilih dah. Lalu dia kata, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Buat demo. Kecek itulah mudah-mudah. Mu tahu ke tak tamu buat gapo dengan Nabi Yusuf dulu dan saudara dia Bunyamin? Tak kalau mung tu tak ada tahu dulu buat dengan palakan, buat dengan cara pesen kata tak kabar ke tak buat gapo? Apabila Yusuf ni sebut ini qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Lalu puak dia ni masuk dalam otak kata qalu a anta Yusuf. Kata mereka itu semua mu Yusuf dah ke? Ya Allah, cuba kita tengok. Berapa tahun ni ulama kata Salman Al-Farisi kata di antara Nabi Yusuf mimpi dengan perkataan yang kita dengar ni 45 tahun. Nak oyak kata gapo? Nak oyak kata kita nak boleh berjaya bukan sehari. Ni kita ni gaduh Allah lah, kelik mai luar negeri nak cari kerja, naik bukit tu bukit ni, nak wi kaya lah sehari. Ya tak jadi dah lah tu dah. Tak boleh pergi Malaysia katuk lah ni, pengedok katuk pai medai. Kena kerja rumah. Allah lah nya cari kerja, nya gitu nya gini nya gelepanya gawat. Dak, nak berjaya bukan sehari. Kena pakai masa Nabi Yusuf ni berapa hari? 45 tahun. Bukan sehari. Lalu dia kata, qalu a innaka la anta Yusuf? A innaka anta Yusuf? A innaka la anta Yusuf? Mun Yusuf dah ke? Qala, maka katanya Yusuf alaihi salam, qala ana Yusufu. Aku ni Yusuf dah lah. Wa hadha akhi. Mung ni saudara aku. Qad mannallahu alaina. Allah Taala menikmati di atas buat kita hari ni. Innahu ning sini tepat dia hak kita nak ni. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ni tepat hak kita. Kisah Nabi Yusuf semua ni sini tepat orang Islam kita kena ambil. Mana? Dia kata sesungguhnya mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta dia sabar di atas cobaan, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Taala tak akan hampa kebaikan yang orang baik itu buat. Ingat molek. Sebab tu kita walaupun kecil setara mana kebaikan, buatlah, buat. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, kita nampak duri di depan daripada masjid kita. Kita buai duri. Duri bersaning ya? Buai duri. Allah Subhanahu wa taala sebut nama kita dah terhapung dosa kita.
Tuhan sebut nama kita. Ya, Tuhan sebut nama kita. Haluh kebaikan, ya haluh. Mana azakumullah tak cicak ada sikit lah dalam masjid kita ambil sapuh tu baik. Waktu baik daripada masjid Tuhan ni najis-najis umpama tu, Tuhan syukur pada kita, terima kasih kepada kita. Apakah kita ni tak nak jadi orang molek duduk di atas muka bumi ni? Kesimpulan kisah Nabi Yusuf AS ni, Tuhan nak ayat kepada kita kata, wahai manusia, terutamanya Rasulullah lah utamanya, tapi kita nak buat kesimpulan, wahai manusia, mung tu aku hantar mari duk dunia ni penuh dengan cobaan. Cobaan tu aku juga nak coba supaya nak akatkan darajat mung dan nak apungkan dosa mung. Tapi mu ingat nah, tiap-tiap apa aku coba diri mung, wahai manusia, aku akan balas baik belaka dengan mung. Aku tak akan sia-sia kebaikan hak mung. Yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, Tuhan kata, mung tak sampai setara ning. Umat mung tak ada uat dengan mung lagu ning, kita hauk sampai ke dalam telaga. Kalau gitu mung betul lah kerja mung itu supaya mung tu dapat ganjaran lebih dunia dan di akhirat nanti. Itulah orang panggil kata sedikit daripada pengingatan yang Allah Subhanahu wa taala nak mengingatkan kita sebagai umat Islam. Mudah-mudahan kita sebagai orang Islam ni dapat ambil pengajaran daripada ini kisah. Boleh kita hidup di atas muka bumi ni sama Islam kita ni berkasih sayang dan maaf-memaaf, hormati, dan kita duduklah dalam dunia ni supaya nak Tuhan tu redha kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan syurga kepada hari yang kita berjumpa dengan dia, yang kekal abadi di sana, tidak ada binasa. Pada perjumpaan kita pada hari ini, malam ini, sekadar inilah sahaja dulu. InsyaAllah ta'ala lain-lain kali kita mari berjumpa pula bab yang lain pula lah. Kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya. As'alullah Subhanahu wa taala bi asma'il husna wa sifatihil ula ay yaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والكورونا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.